Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita bagi unit kedua iaitu peraturan bilik sains. Tajuk kita pada hari ini ialah memahami peraturan bilik sains. Mari kita ikuti perbualan antara si Bika dan si tabung uji. Sebaik-baik sahaja murid-murid tahun 3 meninggalkan bilik sains, si Bika dan si tabung uji berbual-bual tentang aktiviti yang telah dijalankan oleh murid-murid tersebut. Mari kita ikuti apakah perbualannya. Murid-murid tadi sangat berdisiplin. Mereka amat berhati-hati semasa menggunakan kita. Mereka juga tahu bahawa kita diperbuat daripada kaca dan mudah pecah. Kita patut berbangga kerana mereka mengamalkan peraturan bilik sains dengan bijak. Apakah yang akan berlaku sekiranya murid tidak berhati-hati semasa mengendalikan peralatan kaca di bilik sains? Jadi agaknya apakah akan berlaku? Saya tahu, cikgu, nanti peralatan kaca akan mudah pecah dan rosak, cikgu. Ya, betul itu. Itulah yang akan berlaku jika kita tidak berhati-hati semasa mengendalikan peralatan kaca di bilik sains. Ini ialah peraturan di dalam bilik sains. Yang pertama iaitu membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Ini ialah langkah pertama yang kita kena buat semasa kita masuk bilik sains. Mengapakah kita perlu membuka pintu dan tingkap sebaik-baik sahaja memasuki bilik sains? Kenapa agaknya? Sebenarnya apabila kita masuk bilik sains, kita kena buka tingkap supaya apa? Supaya kita mendapat cahaya dan aliran udara yang baik. Kalau kita tak dapat aliran udara yang baik, mungkin kita akan lemaslah di dalam bilik sains, lagi-lagi bila berlakunya kebakaran. Peraturan yang seterusnya, yang kedua iaitu memakai kasut yang bertutup. Awak tak pakai kasut. Bahaya nanti semasa kita berada di dalam bilik sains. Kata inilah seorang murid ni kepada rakan dia. Jadi memakai kasut juga merupakan peraturan sekolah. Iaitu peraturan sekolah. Mengapakah kita perlu sentiasa memakai kasut ketika berada di dalam bilik sains? Mengapa agaknya? Jadi kita memakai kasut ni sebenarnya untuk apa? Untuk mengelakkan berlakunya kecederaan pada diri kita ni. Sebagai contoh, kalau ada bika ataupun peralatan kaca yang pecah, tiba-tiba terjatuh dan terkena kaki kita, kalau kita tak pakai kasut, kaki kita akan lukalah. Itulah tujuannya. Yang ketiga, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Ini yang kamu kena buat. Apakah yang akan terjadi sekiranya semua murid berebut-rebut semasa mengambil peralatan sains? Apa agaknya akan berlaku? Kalau dah berebut-rebut, nanti bahan itu akan jatuh lah. Kalau bika ni jatuh, pecah. Air ataupun cecair yang ada dalam bika ni pula akan tumpah. Itu yang akan berlaku jika kamu berebut-rebut. Biasanya cikgu akan memanggil ketua kumpulan sahaja untuk mengambil peralatan. Yang keempat, peraturan yang keempat iaitu menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Kita kena jaga apa yang ada di dalam bilik sains itu kerana peralatan itu ialah milik kita bersama lah, kerana kita sama-sama akan gunakan nanti. Boleh lihat ini, gambar ini.
seorang murid dia sedang menconteng meja. Okey. Ni conteng lukis gambar. Kat sini pula dia main ni lah. Main permainan ni, pangkah bulat ni. Okey. Apa yang akan kamu buat kalau lihat ada murid yang tidak mematuhi peraturan sains, dia tidak menjaga peralatan dan kelengkapan sains. Apa kita kena buat? Ya, yang pertama kita kena tegur dulu dia. Kalau dia apa ni? Dia conteng meja macam ni, suruh dia padam dulu. Okey? Kalau dia tidak dengar juga, kita maklumkan kepada guru, kita laporkan apa yang mereka lakukan. Okey, peraturan yang kelima iaitu menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Okey. Bila kita nak keluar daripada bilik sains, kipas dengan lampu tu kena tutup dulu suis dia. Okey. Mengapakah kita perlu menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains? Ya, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia supaya tidak berlakunya pembaziran elektrik. Itu tujuannya. Okay, ini ialah checklist senarai semak. Adakah saya mematuhi peraturan bilik sains? Ini yang boleh kamu lakukan. Adakah apa yang kamu lakukan ini ada? Kalau kamu ada buat, perlu tandakan right. Ini nantilah kita akan buat bila dah kembali ke sekolah. Okey. Dan ada juga, ini kita lihat kat sini ialah peraturan lain di bilik sains. Kenapa kita tak tahu? Kita sebenarnya dah belajar peraturan ni. Bila kita belajar? Tahun 1, tahun 2 kita dah belajar. Tengok peraturan lain, itu yang pertama tu beratur. Ini kita dah tahu, beratur semasa memasuki bilik sains. Okey, tidak makan dan minum. Meletakkan beg di luar. Ini tahun 2 pun dah belajar. Tak makan dan minum dalam bilik sains. Beg letak kat luar. Tidak berlari-lari dan bermain. Okey. Ini. Okay, ini ialah peraturan lain kamu boleh lihat. Ini yang dah belajar pada tahun 1 dan 2. Okay, kita ingat semula apakah peraturan bilik sains yang kita belajar pada hari ini. Okay, jadi pada hari ini kita telah mempelajari 5 peraturan bilik sains. Yang pertama, kita ada untuk sebelum dan semasa serta selepas. Sebelum kita menjalankan aktiviti, yang pertama kena buat, sejurus kita masuk ke bilik sains, kena membuka semua pintu dan tingkap supaya mendapat cahaya dan aliran udara yang baik. Yang kedua, memakai kasut bertutup bagi mengelakkan kecederaan. Okey. Apa yang kita kena buat semasa menjalankan aktiviti? Mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib untuk mengelakkan peralatan terjatuh. Okey, lagi tidak menconteng meja dan merosakkan peralatan sains supaya bilik sains bersih dan kemas. Okey, semasa menjalankan aktiviti, selepas menjalankan aktiviti, kita kena menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains untuk mengelakkan pembaziran elektrik. Jadi latihan yang boleh kita buat untuk peraturan bilik sains ialah buku aktiviti muka surat 15 dan 16. Okey, ini peraturan bilik sains sebelum, semasa dan selepas. Okey, ini ada situasi, kita boleh lihat gambar dan kita boleh tulis apa yang perlu dibuat. Okey, ini peraturan, kita lihat apa kesalahan yang dia buat dan juga peraturan yang perlu dia amalkan. Apa kesalahan dan peraturan yang sepatutnya. Okey, jadi setakat itu saja pada hari ini. Okey, terima kasih kerana sudah menonton. Sila komen nama, kelas dan nama sekolah anda di bawah. Bertemu kita di lain waktu. Bye.